Maka orang tanya, bang, rukun puasa berapa? 2. Yang pertama an-niyatu, nampak? Iaitu niat. Yang kedua al-imsaku, iaitu menahan diri. 2 saja. Sama macam rukun mandi junub. Faham? Kalau tanya, bang, nampak lebat sangat sembang dalam Facebook, bang, rukun mandi junub berapa? Kita jawab 5 balik awal. Kerana 5 rukun negara. Dah. Nampak tak? Nah, mandi junub hanya 2 saja rukun. Pertama, sailanul ma ala jami'il badani biniyatin. Meratakan, mengalirkan air rata sekalian tubuh beserta dengan niat. 2 saja. Maka puasa, pertama niat, yang kedua menahan diri daripada melakukan perbuatan yang membatalkan. Apa makna puasa? Orang tanya puasa ni apa? Ulama pun beri takrif. Nah, kita akan jumpa definisi yang lebih kurang begini. Nampak? Nah, makna siyam al-imsaku anil muftiri min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi. Nah, kita akan jumpa dalam kitab-kitab Imam Nawawi, kitab Imam Ar-Rafi'i, Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli dan seumpamanya. Apa makna dia? Makna puasa al-imsaku, tahan. Tahan apa? Kawal diri kita ni. Nampak? Tahan, jaga diri min anil muftiri, daripada melakukan perbuatan yang boleh membukakan puasa, yang boleh membatalkan puasa. Bila? Min tulu'il fajar, dari terbit fajar, maksudnya fajar subuh lah, bukan fajar zuhur pula. Dari waktu subuh ila ghurubi syamsi, sampai waktu maghrib. Nah, ini yang disebut sebulan Ramadan dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat yang sebelum kamu, iaitu umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa alaihi wassalam, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian Allah kata ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang terhitung. Bila tu? Ramadan. Faham? Puasa ni beberapa hari saja yang telah dihitung, yang telah kita maklum, iaitu Ramadan. Mana tahu Ramadan? Ayat depan lagi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faham? Puasa yang wajib, puasa Ramadan. Baik. Maksud hadis ini ialah nak menyebut tentang cara-cara berniat. Kalau tak niat lagu mana? Mesti kena niat. Di dalam hadis daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya sahaja sah amalan-amalan itu dengan berniat. Jadi itu umum. Datang pula dalam hadis Hafsah, maka datang dengan khusus, dengan lebih jelas, dengan lebih detail. Malam yubayyitis siyam qabla al-fajar fala siyamalah. Siapa yang tidak mendatangkan dalam hatinya niat sebelum terbit fajar, sebelum subuh, fala siyamalah, tiada jadi puasa baginya. Maka syarat berniat kita faham dah, sebelum subuh. Apakah makna niat? Niat ni benda apa? Ulama-ulama sebut dalam kitab-kitab mereka. Sebab tu ada ustaz-ustaz mari mengajar bawa kitab, marilah dengar sekejap. Faham tak lagi? Semua tu benda ilmu yang bermanfaat belaka. Ustaz pakai serban ke, hak kepala daga ke, hak pakai spiah saja ke, hak pakai ridak ke, hak pakai sokok ke, semua tu nak sampaikan ilmu. Jangan pilih-pilih kalau kita ni orang jahil. Nampak tak? Masuk jauh 1, cikgu pun kata 8 mata pelajaran. Tak boleh cikgu, saya tak minat lain, minat lah kisah. Tak boleh pilih lagi adik. Kena masuk degree tu baru boleh pilih nak mata pelajaran. Faham? Jadi kita fardu ain. Ustaz mana mari pun dengar lah.
Kerana ada sekurang-kurang satu benda yang kita tak pernah dengar, atau ada satu benda yang dikhabar mengingatkan benda yang telah kita lupa di masa lalu. Dan anggaplah setiap yang disampaikan itu mungkin yang terakhir pada kita pada malam ini. Kerana innaka la tadri masmuka ghada, esok kita tidak pasti adakah masih hidup. Tak apa, malam esok dia dengar lagi, mana tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila datang kematian, tak boleh undur, tak boleh cepat. Walaupun 1 second, 1 saat. Berkata Dr. Mustafa Al-Bugha dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, an-niyah hiya qasdus siyam. Niat ini dalam bab puasa ialah dalam hati kita qasad mengerjakan puasa. Di mana tempat niat? Wa mahalluhal qalbu, tempat niat itu dalam hati. Jadi bila tempat niat dalam hati sama macam niat semayang, bukan di mulut. La tajibu fil lisan, tidak wajib niat puasa pada lidah. Mana kita tak kata bunyi di mulut, tak wajib. Kalau kita semayang itu juga tidak wajib kita sebut usalli fardal maghribi. Tadi ramai ada orang sebut usalli. Ramai? Alhamdulillah. Hukumnya harus. Dasar kira hak kata bid'ah tu hak sakit. Faham lagi? Hak tu ayam gila ngerang. Kerana benda khilafiyah tak usah nak marah kat orang. Faham lagi? Benda usalli, talaffuz dengan usalli ini fihi khilaf 'inda mazahibil arba'ah. Ada perselisihan pandangan di kalangan imam-imam 4 mazhab. Faham? Jadi perselisihan ustaz-ustaz hak qaru ni sama siapa lah. Faham? Ini perselisihan imam-imam 4 mazhab, bukan imam surah, imam mujtahid. Faham lagi? Jadi siapa yang usalli semayang, sah semayangnya. Siapa yang tidak usalli pun sah, dua-dua betul belaka. Faham? Yang tidak berusalli pun ada pandangan ulama. Yang sebut usalli fardal maghrib pun ada pandangan ulama. Faham? Yang tak boleh ikut pandangan saing godong. Jadi begitu juga balik kita puasa. Siapa yang sebut di mulut, sahaja aku berpuasa esok hari daripada fardu Ramadan kerana Allah Ta'ala, dalam hati dia ada niat, aku berniat menunaikan puasa esok hari daripada fardu Ramadan kerana Allah. Di lapas mulut pun ada, dalam hati pun ada, sah. Dan yang kata tidak sah, mulut saja ada, hati tak ada. Faham? Usalli ada, takbir kosong. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Itu talaffuz biniat, bukan wajib. Tapi tak salah kerana ada tengah ulama kata sunat. Faham? Tapi bila takbir Allah, tak ada niat. Benda ada dalam hati dia. Oh, lawa jubah tu imam. Faham? Kita tengok jubah tu imam. Maka takbirnya tidak ada niat. Sedangkan mahalun niyah al-qalbu, tempat niat sini dalam hati. Kalau hati kita di dada lah. Kalau hati dema di lutut lah. Tapi tempatnya al-qalbu. Kat mana qalbu kau pandai nak tunjuk, kat dahi boleh, kat hidung boleh, kat dada pun boleh. Faham? Cuma Nabi isyarat, Nabi pernah kata, ittaqillah, takutlah kamu semua akan Allah. At-taqwa, takwa tu hahuna wa asyara ila sadri. Nabi kata takwa di sini, Nabi isyaratkan dengan jarinya pada dada. Faham? Baik. Wala yushtaratu talafuzu biha, kata Dr. Mustafa Bugha. Faham? Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ni kitab fiqh mazhab Syafi'i 4 robok. Sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu mudah. Apa benda ni? Datuk Dr. Zulkifli bekas Menteri Agama pun ada terjemah ke Rumi. Kalau ada duit belilah. Beli. Tidak syarat berlapas pada mulut menyebut niat. Yang wajib yang dalam hati. Niat apa itu? Niat menunaikan puasa Ramadan esok hari. Jadi sekurang-kurang niat, aku berniat puasa esok hari daripada
Ramadan. Sudah memadai. Dan sunat kita tambah kerana Allah Ta'ala dan tahun ini. Faham lagi? Dia lagu tu. Dan kalau kita tak niat, tidak sah. Kerana apa? Kerana innamal a'malu binniyat. Hadis tu hanya senyap amalan itu dengan niat. Maka Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hanbali, Al-Imam Hanafi, Imam Daud Az-Zahiri sepakat mentakdirkan maksud innama di situ, innama tasihul a'mal, sah segala amal bin niat. Faham lagi? Maka tak niat tak sah. Dan di mana nak niat? Tu waktu berniat. Di mana niat? Dalam hati. Waktu niat pada waktu malam. Sebab jelas dalam hadis tadi kata, malam yubayyiti siyam qabla al-fajar. Siapa yang tidak berniat sebelum fajar. Fajar ni benda masuk waktu subuh. Jadi wajib berniat pada waktu malam. Ingat tu. Malam ni benda apa ustaz? Malam ni baru kita tahu malam. Awak tak tahu lagi lah. Sebab kita tengok lama dah malam. Bagi kita malam dia, malam gelap. Ada orang faham gitu. Malam tu mana gelap lah. Jadi kalau siang hari, kalau gelap nak hujan, dia kira malam kau. Faham lagi? Itu salah. Batu orang Terengganu. Kalau cakap Terengganu memang kelas A ya. A barang. Faham? Tapi bawa kereta Z. Faham lagi? Sebab apa? Sebab bila gelap nak hujan, gelap guguk tengah hari, dia tak buka api. Dia rela langgar dia mati habis 5 beranak tak apa, jangan buka api. Sebab otak dia buka api malam. Faham? Orang cerdik buka api gelap. Faham lagi? Kita balik rumah kita cerah, kita buka api. Dok lah, kalau kita balik gelap, buka dah. Kalau siang, buka kok kalau gelap. Faham lagi? Jadi buka lampu kerana gelap. Cerah, kita tutup mula. Baik. Maka syarat berniat pada waktu malam. Apa makna malam? Kita buka dalam kamus Arab. Orang lain tak boleh nak sembang pasal ulama-ulama lughah boh dalam kamus. Kitab Mukhtarus Sihah, kitab Lisanul Arab, kitab apa benda ni, Bahrul Muhit dan seumpamanya. Dia kata makna lain, makna malam ialah min ghurubis syamsi ila tulu'il fajar, daripada maghrib sampai subuh. Itulah malam namanya. Jadi mana-mana daripada waktu maghrib sampai ke subuh awak berniat sah. Kenapa? Kerana syarat berniat pada waktu malam. Faham lagi? Jadi bila orang maghrib, itu maksudnya malam. Jangan ikut orang putih. Orang putih di kalender dia lain. Dia tukar malam, tukar hari dengan 12:01 minit. Kalender hijrah tukar hari dengan maghrib. Faham lagi? Bila maghrib, esok. Macam hari ni Ahad. Maghrib dah ni Isnin. Isnin. Tapi kalau orang putih, kalender Masihi sekarang 12:01 minit. Tak apalah dia kalender dia, kita kalender kita. Apa makna malam? Ingat kalau tanya. Wang. Malam tu dia. Malam ni dek, ialah dengan bermula dengan waktu maghrib sampai ke subuh. Bila masuk maghrib orang panggil malam, bila terbit waktu fajar subuh orang panggil siang. Jadi bila subuh siang. Faham lagi? Jangan kita faham siang kena cerah tak? Siang mana subuh? Subuh siang. Faham lagi? Subuh siang. Jadi tiba-tiba orang bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib lah. Faham? Kita pun berniat puasa esok hari. Sah atau tidak? Sah. Baru khabar saat ni kami tak ingat pula dah. Mana-mana waktu dari maghrib sampai ke subuh, dalam tu antara tu muniat sah. Walaupun tak makan lagi, walaupun tak mayang garik lagi. Contohnya hari ni 1 Ramadan, kita tunggu orang bang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Garik dah. Faham? Dalam jalan nak pergi ambil khema, dalam hati niat puasa Ramadan, sah. Dan kata ulama, walaupun tengah makan, tengah buka kan, bila bang kita buka dah,
tengah buka, tengah kunyak kepala ikan orang tu. Faham lagi? Nah, dalam hati niat puasa sah. Bahkan ada setengah mengatakan niat dalam semayang sah. Tengah-tengah rokok, lama ingat tu imam rokok, aku niat puasa dulu. Sah. Cuma jangan niat dalam takbiratul ihram. Jadi ku jalan Nabi niat semayang. Allah saja ku semayang pada maghrib, niat selalu puasa esok Ramadan. Pun orang dak sah dengan semayang-semayang dak sah. Dah. Tapi kita keluar daripada khilaf ulama, janganlah kita duduk berniat di dalam semayang, kerana tujuan semayang nak kering ataupun sunyi daripada benda-benda lain melainkan Allah. Dah. Maka orang bang garik kita pun semayang niat puasa sah. Tengah orang bang isya kita niat puasa sah. Dalam jalan nak pergi semayang tarawih niat puasa sah, kerana itu waktu malam. Siapa yang niat awal sesaat dari maghrib tidak sah. Itu jelas Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu'. Sesaat lagi baru masuk tenggelam matahari, dia pergi niat dah, tidak sah. Faham? Kerana apa? Kerana tempatnya mesti malam. Kena waktu malam. Atau dia niat itu sama niat dengan masuk waktu subuh, tidak sah. Allahu Akbar saja aku berniat puasa esok hari pada Ramadan, tidak sah. Yang sahnya dia habis berniat masuk waktu subuh. Dia habis dah niat, lepas tu baru masuk subuh, sah. Faham lagi? Bangun sahur dak niat nak puasa sah dak? Dak. Sebab dia mesti niat. Dah tu dia orang kata kalau bangun sahur kira niat dah. Tu dia kata, ulama dak kata. Dia kata, buat pandai dia. Faham? Ulama kata barang siapa yang bangun makan sahur dalam hatinya ada nak melakukan puasa esok hari, atau dia makan itu supaya esok tidak lapar dan dahaga, maka sah puasanya. Tapi siapa yang makan saja, tidak ada datang dalam hatinya untuk berpuasa atau menahan diri esok hari daripada makan minum, maka tidak dikira berniat. Faham lagi? Kerana setengah orang dia bangun sahur bukan kerana nak puasa, kerana dia ating makan etek. Dia tak puasa pun, dia set supik hitam. Faham lagi? Kena faham baik-baik. Wajib tak sebut fardu Ramadan? Tidak wajib. Imam Syafi'i sebut dalam Majmu', Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati sebut dalam kitab I'anah At-Talibin. Tidak wajib sebut fardu. Cukup kita kata aku berniat esok hari daripada puasa Ramadan, kerana Ramadan itu puasa fardu ke sunat? Fardu dah. Tapi kalau kita nak ambil yang terbaik, kita sebutlah. Contohnya aku niat puasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan kerana Allah Ta'ala. Wajib berniat setiap malam. Ini di sisi jumhur ulama. Maksud jumhur di sini ulama-ulama mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Kenapa? Kerana bila kita puasa waktu pagi, bila petang berbuka, sudah dikira selesai ibadah itu, dan esok ibadah yang lain. Sama macam kita semayang sunat 20 rakaat tarawih, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Setiap 2 rakaat kena niat tak? Kena niat. Bila salam dikira habis. Lagi naik rakaat ketiga dan keempat, niat pula. Bila salam kira habis. Naik rakaat yang kelima dan keenam kena niat pula. Kerana dengan salam dikira habis. Maka begitulah pandangan jumhur ulama. Apabila kita sudah berbuka hari ini 1 Ramadan, sudah selesai ibadah untuk hari itu. Jadi esok 2 Ramadan nak berpuasa, perlu kepada niat yang lain. Faham lagi? Bila faham, simpan dalam hati, kemah keming, tidak lagi lupa, dulu kini selamanya. Takut angguk masa kuliah lagi bahan roti telur dapat, dak ingat dah. Faham lagi? Dak dah 12 tahun. Biar ingat sampai mati. Panjang umur tahun 2062. Ni 2022. 40 tahun lagi. Faham lagi? Yang panjang umur. Faham? Ada orang tanya dia kat gigi 40 tahun lagi, dia jawab
Gitu lah sebab dengar dah malam tu dah di Masjid Padang Nanah 40 tahun lepas. Faham? Ada gitu. Ilmu ini biar macam kita ambil pahak, kita pergi atas batu sekayu, kita pahak. Diamang dengan Minoh di sini. Faham lagi? 100 tahun dah hilang tulisan tu. Kalau boleh ilmu gitu lah. Jangan ambil kapur. Ambil kapur tulis atas batu. 2 kali lalu air habis. Faham lagi ya? Itu. Baik, kalau puasa sunat guna pula. Kalau puasa sunat, sunat niat pada waktu malam. Puasa wajib, wajib niat pada waktu malam. Sama ada wajib itu puasa Ramadan, wajib niat pada waktu malam, atau qada Ramadan, wajib niat pada waktu malam, atau puasa nazar. Nazar tahu puasa nazar? Faham? Dia nazar. Aku menazar kalau boleh nikah orang lagi nak puasa 1 hari. Tiba-tiba bini dia win nikah. Faham? Maka dia wajib tunai puasa. Kena niat pada waktu malam kerana puasa itu wajib. Ada pun puasa sunat. Tak kira lah Senin kami ataupun sunat lain, sunat hari putih dan sebagainya. Faham? Maka boleh niat pada siang, sunat pada waktu malam. Kenapa? Kerana Nabi SAW pada suatu hari dia balik ke rumah Aisyah. Aisyah yang cerita isteri Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alayya Rasulullah SAW zata yaumin. Pada satu hari Nabi SAW balik ke rumah aku. Faqala, Nabi kata, hal indakum syai'? Ada makanan? Ada, kalau kita kat leni kat ada breakfast, ada makanan pagi tak? Kita tanya bini kita. Kata Aisyah, lah, tak ada. Tak ada makanan. Tak ada benda rumah. Nabi kata, Faizan, maka jika begitu, ini saim. Aku hari ini berpuasa. Dia lapahkan niat itu. Kalau tak ada benda, aku berpuasa pada hari ini. Sedangkan sudah waktu siang. Jadi ulama' berkata, kalau puasa sunat sah berniat pada waktu siang. Pukul 8 pagi baru tengok, hari ini nak puasa kami. Masa pukul 8 berniat. Atau pukul 12 hari ini puasa puasa apa benda Muharram contoh, atau puasa Rejab. Dok ingat nak niat malam. Pukul 12 niat. Aku niat puasa Rejab pada hari ini. Jangan esok hari pula. Dah hari ini dah. Pada hari ini kerana Allah Taala. Faham? Tapi dengan syarat belum lagi melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kalau bahan nasi minyak 4 pinggang dah pukul 7, pukul 8 niat balik awal tu. Faham lagi? Tu tak ada mazhab tu, ayo ping dah tahulah. Belum lagi yang membatal. Atau pukul 10 jimat dah. Lepas jimat nak niat puasa sunat, mana boleh? Ditakdirkan kalau kamu tak berniat pun tapi belum membuat benda yang membatalkan puasa. Kena faham. Baik. Orang yang tak ingat niat, lepas mayang subuh dah, amin, dok ingat niat puasa tadi, maka fala siyamalah, tiada puasa baginya. Siapa kata? Nabi sebut. Faham? Mantuk jelas itu. Fala, maka tidak ada siyama, jenis puasa lahu bagi kamu. Ada. Dah boleh makan tak? Tak boleh. Wajib imsak menurut pendapat yang muktamad sampai garing. Faham lagi? Kenapa? Memuliakan hari Ramadan. Nampak? Waktu kita kena peringat apa? Kalau orang bujang itu kata bila kita berkahwin sempurna agama. Ini maksudnya. Antaranya gini, kalau kita bujang, ada tak orang nak peringat kita makan sahur? Tak ada, tidur kerah itu pukul 10. Dah bujang, tidur duduk mos seorang. Duduk seorang, bini tak ada, tua tak ada. Contoh. Ada tak bini nak gerak makan sahur? Ada tak nak khabar tu, suruh pergi terawih? Tak ada. Dak pergi, dak gigi lah, hak gigi lah, dak gigi lah, tak ada orang nak peringat. Bila ada isteri, dia pun kata dak pergi terawih. Dak mayang terawih.
witir mayan dah, buka kat ni adi. Semua tu benda-benda akhirat. Faham? Bangun. Kopak ni. Bangun kat pukul 5 dah ni. Makan sahur. Abang niat dah. Itu panggil sempurna agama. Betul tak? Kalau nak sempurna lagi, biar ramai lagi bini. Tunggu je lah. Dah. Nampak lagi? Dah kalau duduk seorang, ni balik 3 hari tak nyau. Beli ni puluk lepa. Kono nak makan kopak subuh tak bangun. Nak? Suara bini tak ada. Bunyi suara cicak. Tok. Itu kata bila berkahwin, dia tatmim. Nampak? Dia menyempurnakan sebahagian agama yang tidak dapat bagi orang bujang. Tak? Peringatkan kita makan sahur, peringatkan dengan buka. Tengah-tengah kita gali duduk basuh muntut. Nak buka dah. Nak? Kalau dah bini ada, duduk basuh muntut gitu. 7.45. Dia tengok, orang balik surau, minum air baik. Dah air tak ingat nak buat. Tak bini ada. Tapi nak kucar kamu. Takkan turun dari langit, dah mu bujang. Kena faham. Jadi dah ingat berniat, tidak berdosa, tidak berpuasa. Tapi wajib qada. Faham? Wajib qada dan tidak boleh makan. Pasal apa wajib qada? Pasal kamu tidak berpuasa. Puasa kita kena cukup lama mana? 29 atau 29 atau 30. Tak? 29 atau 30. Tidak ada puasa 28. Tak ada puasa 31. Ramadan 29 atau 30. Kenapa bulan tak kira? Bukan Ramadan saja. Rejab, Syaban, Syawal apa semua 12 bulan. Dia kadang 29, dia kadang 30. Itu semua itu min ayatillah. Tengah dari tanda kebesaran kerajaan Allah. Allah boleh buat 30 semua bulan. Boleh. Tapi buat 30, 29. 30, 30, 29, 29, 30, 29. Nak? Pusingan. Kenapa? Kerana kita duduk di tempat yang bergerak. Bumi bergerak, matahari bergerak, planet-planet yang duduk dalam keluarga bumi pun bergerak, bintang-bintang bergerak, semuanya dengan pencaturan Allah. Allah sudah tetapkan landasan masing-masing, orbit masing-masing, faksi masing-masing. Kerana itu puasa kita berlain-lainan. Kadang-kadang berbuka, kadang-kadang berpuasa. Ada negeri makan, ada negeri puasa. Ada negeri puasa, ada negeri raya. Faham lagi? Jadi pada hadis ini mengingatkan kita tentang ibadah puasa. Ingatlah, berniat. Maka hanya mazhab Maliki, Imam Maliki dan ulama-ulama mazhab Maliki mengatakan puasa itu walaupun 30 hari ada berbuka di celah-celah, ibadat yang satu. Kerana itu mereka memadai dengan sekali niat pada malam yang pertama awal bulan. Faham lagi? Awal esok 1 Ramadan, malam ni berniat sebulan. Lepas tu malam esok tak payah niat dalam mazhab Maliki. Jumhur ulama yang kita doa amal Syafi'i, Hanafi, Hanbali wajib niat setiap malam. Maka kita ni ulama-ulama fiqh membenarkan kita mengikut pandangan mazhab Maliki, berniat sebulan juga. Jadi ingatlah malam 1 Ramadan nanti, ingat niat sebulan. Lagu mana niat sebulan ikut pandamu. Apa saja ada dalam hati, kosak mengerjakan puasa selama sebulan untuk tahun ini sah. Dawi contoh aku berniat puasa esok hari sebulan penuh Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Atau aku berniat puasa Ramadan sekalian kerana Allah Ta'ala. Boleh juga. Jadi siapa yang sudah niat sebulan pada malam pertama, pada malam lain wajib berniat juga. Cuma pada malam yang dia lupa berniat, puasanya esok sah. Kerana bersandarkan pada niat sebulan awal. Faham lagi? Ingat tu. Lama tak ingat. Orang perempuan yang 1 Ramadan, 2 Ramadan dia sedang haid. Dia kering pada 5 Ramadan. Maka 6 Ramadan dia nak puasa. Maka malam 5, malam ke-6 itulah niat sebulan. Orang perempuan yang niat sebulan pada awal Ramadan, tiba-tiba 7 Ramadan datang haid. Bila berhenti 14 Ramadan contoh, maka 14 malam 15 berniat balik sebulan. Kerana keluar pada khilaf ulama yang mewajibkan. Faham lagi? Ingat kau pakai bawa ke bini tu.
Baik, balik kita kepada bab puasa. Kita peringat baliklah dah. Kita niat sebulan. Pada malam pertama aku berniat puasa esok hari sebulan sekaliannya tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kalau tak ingat boleh google, banyak dalam tu banyak dah. Dan esok setiap malam kita tetap niat macam biasa. Aku niat puasa esok hari fardu Ramadan kerana Allah Ta'ala. Cuma pada malam kita lupa berniat, dikira dapat puasa pada esok hari. Faham lagi? Dah? Dan berpuasa itu bermula dengan masuk waktu subuh. Nah, sebab Nabi kata qablal fajri, qabla tulu'il fajri, maknanya sebelum subuh. Bila sudah subuh tak boleh lagi makan. Ada orang dia kata kalau subuh dah sekalipun kita baru kejut boleh makan lagi. Itu mazhab Abul Arifin Ayah Pen. Faham? Faham lagi? Nampak tak? Orang bang boleh makan lagi. Mengaji dua ni orang. Faham lagi? Tak boleh tau. Nah, dia daripada waktu malam boleh makan. Nampak? Ila siyab, mana ilal fajar. Daripada maghrib ilal fajar. Ilal fajar ni maksud sampai waktu subuh. Mana kita makan baru semuluk. Nasi sepinggang. Baru nak ambil yang kedua, Allahu Akbar. Tadi makan. Dah makan, batal. Nah, orang bang dah, kita habis dah makan. Ada nasi cuti sini. Bazir ketuk telang. Balik awal. Faham lagi? Batal dan tidak boleh makan, wajib imsak, wajib qada. Makan dah. Todang selera molek itu. Bini tumbuk lacang pula, bubur lada jagung 15 utik, lada burung 10 utik. Katuk kita pun tak. Mang, habis dah molek makan. Allahu Akbar. Teping buih tak nak minum. Gua ni. Kita gua ni. Allahu Akbar. Padahal bunyi dah ke bang. Tarik kau sikit. Batal puasa. Tidak usah. Faham lagi? Orang nampak tak kita sejuk? Mana nampak? Allah yang nampak. Dan kita tak takut Allah. Kita takut kawan-kawan Facebook nampak. Faham lagi? Batal puasa. Nah, hati-hatilah. Jangan main-main. Ini ibadah. Kerana ibadah puasa ini dua perkara utama. Pertama, kita sedar kita ni hamba. Taat pada perintah Allah yang menjadikan kita. Kalau kita tidak patut taat pada Allah, kita rasa hebat kita, maka kita tak perlulah berhenti makan. Boleh tunaikan nafsu. Tiba-tiba kita kini hamba yang bertuhankan Allah, maka kita berhenti juga makan di bulan Ramadan walaupun adalah benda kesukaan kita kerana taat kepada Allah. Yang kedua, kita kena ingat kita berpuasa kerana wajib. Adapun orang miskin berpuasa bukan kerana wajib, kerana tidak ada duit. Faham? Mereka makan, tidak makan sepanjang tahun. Wallahu a'lam.